العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat dan juga kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat lagi kita sambung dalam kuliah sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sirah sebaik-baik manusia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik orang yang kita kena jadikan tauladan. Seperti mana Allah Taala sebut dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada teladan yang terbaik daripada semua sudut. Kalau kita letak indikator kita ataupun kita punya tepat kita nak jadi tauladan tu orang lain, tak habis. Tauladan kita ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tepat ke berapa kita nak klik agama. Jadi apabila kita faham base yang betul dalam kita hidup ni, maka apa-apa urusan sekalipun kita kena tunduk dengan agama. Apabila kita tunduk dengan agama ni, barulah selesai masalah. Apabila orang tidak letak asas dia sebagai atas nama agama, maka marilah pemikiran-pemikiran hak macam-macam. Mulalah cuba timbul keraguan kepada Islam dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita sendiri tidak meletakkan agama tu sebagai tapak untuk kita nak jadikan rujukan. Kebelakangan ni berlaku banyak sangatlah, terlalu banyak berlaku kepada orang muda khususnya. Keterbukaan, kononnya mendakwa keterbukaan dalam berfikir, tapi tak guna agama, maka masalah akan timbul lah. Sikit lah kita selit sikitnya, tak boleh banyak isu semasa ni, macam-macam isu kita kata orang terdekat baru ni, macam isu kau panggil apa ni, pesta, bukan pesta, Coldplay ke apa tu kan. Dari satu sudut ada orang nak bincang dari sudut ekonomi dan sebagainya, pelancongan dan sebagainya, tak masalah lah nak bincang pun. Tapi gapo kata agama, kita tidak kira tu setengah orang lah. Apabila dia tak meletakkan agama, maka dia bincang dia agama kata gapo dulu, kita tidak kira. Jadi bahkan ada sebahagian ustaz pun hok backup, adalah setakat tu ya. Dia banyak panjang. Cuma kita bukan nak bahas dari sudut gapo pun, dari sudut kita nak kata kita ni pendirian kita sebagai orang Islam dari sudut apa-apa isu sekalipun. Bahkan sekiranya dilakukan oleh orang kita kenal ke apa dan dia dikira sebagai satu kesalahan, maka kita kena terima, kita kena faham itu adalah salah, dan kita tak mampu nak ubah, maka kita kena paling kurang redha atas diri kita tu adalah satu kesalahan. Kita tak boleh nak buat gapo kan. Jadi kita paling kurang kita kena redha atas nama maksiat. So tu paling kurang. Tapi apabila pergi waktu mulalah menyeleweng dan sebagainya. Jadi tak ada lah benda paling baik sebagai asas untuk kita nak rujuk dalam hidup kita lebih daripada agama. Gapo-gapo sahaja berlaku, apabila kita letak agama itu sebagai penyelesaian, maka kita akan mendahului ke benda lain. Antaranya kita akan mendahului ke kita punya akal, kita akan mendahului ke kita punya harta dan sebagainya. Mudah tak? Lagi sikit lagi contohnya ialah ni contoh mungkin ramai lah orang tahu kan, tapi nak buat tu payah. Sebab saya ambil ada seorang dia ni bahagian urus pusaka kan. Dia kata memang salah sungguh urus pusaka ni. Ustaz ke tak ustaz ke, tapi apabila ada duit, ada harta, dan juga berlaku kepada sebahagian daripada orang-orang lain lah. Jadi apabila kita tak letak bahawa agama tu adalah sebagai penyelesaian, sebab ada hukum hakam yang Allah Ta'ala tahu manusia ni akan bala. Manusia akan bala. Nama ustaz kau, nama apa akan bala. Tapi apabila kita letak ngelah kali agama besar lagu ni, kita kena redha. Tapi apabila kita tak redha,
agama sebagai penyelesaian masalah. Mulalah tak puas hati. Masalahnya kalau lah ada bahasa kasar nak sebutnya, kita tak puas hati dengan siapa? Kita tak puas hati dengan Tuhan ke? Sekiranya akhir sekali tak selesai kok masalah kan. Jadi letak agama sebagai penyelesaian. Jadi begitu kok dalam kehidupan kita kena letak lagu tu. Dan kita akan tengok sepanjang kita belajar sirah ni, kita akan tengok sangat banyak lah benda yang kita kena betul di kita dan sebagainya. Dan benda tu proses, dia tidaklah jadi tiba-tiba kita jadi baik lalu dok kita pun nak kena usaha berubah dan berubah. Tapi kita tahu dah base kitanya situ. So kita cuba untuk balik setakat mana yang kita mampu. Jadi kita tengok lalu cerita yang kita nak tengok pada hari ni ialah dalam Fathu Mekah. Satu pengajaran yang sangat besar hak memang menunjukkan betapa besarnya jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun kata baca tu kata tak mudah nak buat ni. Yang mana kita akan tengok dalam cerita Fathu Mekah ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan orang yang mana memusuhi dia. Nabi duduk balah selama kini ni 8 tahun. Akhirnya gapo hak Nabi sallallahu alaihi wasallam buat? Mudah ke tak? Hak kita nak belajar daripada sirah ni, kita nak buat lagu mana? Kita nemu jugalah kita nak cerita kat orang ni kita sendiri. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku Fathu Mekah ni, kita cerita secara ringkas balik. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk nak atas nama pun nak perang. Atas nama nak memerangi orang Mekah ni sebab mereka telah mengkhianati perjanjian. Maka sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak perang pun tak ada masalah. Sebab tu adalah perkara yang semua orang tahu. Kesalahan yang dilakukan oleh puak Quraisy. Orang Quraisy pun faham benda tu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk. Tapi adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk atas dengan cara agah? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam nak kita dalam bahasa kita membabi buta untuk nak serai dan sebagainya? Tak. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk apabila kita cerita dah awal-awal tu Abu Sufyan kepo masuk Islam dan sebagainya, dia pergi serah diri dan sebagainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dengan 10,000 orang tentera. Yang mana orang Mekah tak lewat gapo dah. Kena serah diri. Tapi dalam beberapa orang ni Nabi SAW sebut 10 orang. Yang mana hak ni orang apa ni? 10 orang yang mana mereka ni gapo-gapo mereka buat pun boleh bunuh. 10 orang ni walaupun dia gantung di kelambu Kaabah boleh bunuh. Tapi adakah semua terbunuh? Tak juga. Allah tingginya kemaafan dalam Islam ni. Tak mudah ni. Kemaafan dalam Islam ni tinggi. 2-3 kali kita cerita pasal kemaafan lepas daripada ni supaya kita belajar. Kita belajar untuk kita nak buat pada diri kita. Kita nak guna dalam kehidupan kita kepada orang yang ada masalah dengan kita. Nabi SAW lah hak paling tinggi sekali akhlak dia dalam memaafkan. Sebab kita sebut 2-3 kali ni antaranya berlaku kepada Abu Bakar ke. Kalau siapa ingat lagi dalam peristiwa fitnah kepada Aisyah. Orang fitnah Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal ni. Jadi salah seorang daripada sepupu Abu Bakar tak silapnya, Mistah. Jadi dia terbabit dengan terkesan dengan pertuduhan tersebut. Jadi Abu Bakar ni antara orang yang orang yang tolong Mistah ni. Mistah ni orang susah. Jadi dia tolong bahasa begitu kat beasiswa ke apa ke, tolong. Jadi apabila Mistah ni hak terlibat juga untuk terkesan dengan tuduhan kepada Aisyah. Dalam mudah kita kat pupu kita. Kita duk tulu dia. Bak berah, ke apa contoh. Tiba-tiba dia juga bawa mulut lah. Bawa mulut kata tuduh anak kita berzina. Maka kalulah kita nak tak puas hati dia pun boleh lah. Masuk kalau kita nak sekat bantuan kita beri tadi. Adakah tak pelik? Tak pelik lah. Sebab memang dia tuduh anak kita. Tuduh Aisyah, dia terlibat dalam bawa mulut. Jadi sehinggalah Allah Ta'ala tegur Abu Bakar.
Allah Ta'ala lepas daripada peristiwa tu selesai ada masalah, salah satunya peristiwa daripada peristiwa Aisyah ni, Allah Ta'ala tegur bakal wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Dan hujung tu Allah Ta'ala kata wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Ini satu kaedah yang besar dalam memaafkan. Wal ya'fu wal yasfahu. Wal ya'fu maksudnya maafkan. Adakah maafkan dan juga berlapis dada lah. Allah Ta'ala kata gapo dari sudut benda hak kita nak kena fikir kalau kita maafkan ni. Allah Ta'ala kata ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Adakah kamu tak suka apabila kamu maafkan ni, Allah Ta'ala juga maafkan kamu. Allah SWT suka kepada kamu. Maaf tu besar. Dan tak mudah lah. Akhirnya keputusan Umar peringkat awal dia nak sekat bantuan dan sebagainya ditukar. Akhirnya dia maafkan Mistah dan dia terus bui. Tapi kita tengok dalam bahasa Arab dia panggil akhlaqul kibar. Akhlak orang yang berjiwa besar. Orang yang berjiwa besar ni hak akan jadi orang yang berjaya nya. Orang yang berjiwa besar boleh memaafkan musuh dia, boleh memaafkan orang yang melakukan kesalahan. Benda ni pun tak berlaku juga di sekitar kita sebenarnya. Tapi payah. Benda bukan mudah ni. Kalau mak orang pinjam seriah dua ya, kita boleh ayatlah maaf ke apa. Tapi kalau melibatkan maruah, kalaulah melibatkan go tu, melibatkan go ni, payah. Tapi kalau kita boleh memilih untuk memaafkan tu hak terbaik. Hak tu terbaik. Tapi kita tak pilih hak terbaik, tak mau masalah. Kalau orang kita boleh tak kita balas? Boleh. Orang tell kita sedah, kita boleh tell sedah balik. Tapi kena qadar dia lah. Kalau lebih kita zalim kat tadi. Sebab itulah kita ada hukum qisas. Orang kerak linga kita. Orang kerak linga kita, kita berhak untuk kerak linga dia. Bukan kita lah. Kita pergi report kepada KJL buat hukum mahkamah dan sebagainya untuk buat qisas. Jadi kita boleh balas, sama balas. Tapi hak terbaiknya ialah kita memaafkan. Banyak berlaku dalam di KJL Saudi lah. Di Saudi masih lagi mengekalkan hukum qisas ke apa kan. Jadi apabila terbunuh dia akan ada satu itulah maksudnya dalam proses dia tu, adakah keluarga memaafkan? Adakah keluarga memaafkan? Kalaulah keluarga maafkan, maka kita mahkamah berhak untuk nak tarik balik hukuman yang ditetapkan oleh mahkamah. Kalau bunuh daripada bunuh tu kita boleh tarik balik. Dan berlaku beberapa kali apabila orang nak bunuh dah ni, maksudnya memang kena pacung lah dia ni, matilah sebab dia bunuh orang. Nak bunuh tu keluarga sepakat untuk maafkan, maka tak ada bunuh. Tak ada bunuh. Tapi dia tak habis itulah, dia ada diah dan sebagainya lah. Cuma ayatnya besar maaf ni. Nabi SAW lah orang yang paling terbaik dalam menunjukkan tauladan maaf ni. Jadi Nabi SAW masuk ni dengan orang hak khianat dia lah. Kita dengar cerita Utbah bin Rabi'ah pergi letak apa ni perut utara atas Nabi SAW. Ni masuk bukan 8 tahun ni. Maksud daripada kalau dah dakwah Nabi SAW daripada umur 40 tu, maksud daripada umur 40, kita kata umur 40 ataupun lebih kurang sebelum daripada tu, selepas daripada tu, letaklah 10 tahun dengan 8 tahun, 18 tahun ke 20 tahun. Saya ni lah duk kena Nabi SAW, duk kena sahabat Nabi ni. Jadi Nabi SAW masuk ke dalam Mekah dalam keadaan tawaduk. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW masuk ke dalam Mekah, Nabi pun tawaf. Nabi tawaf 7 kali. Nabi mandi dulu di rumah Ummu Hani ditemani oleh Fatimah. Nabi bersih diri dia, Nabi masuk tawaf dan sebagainya. Nabi tawaf 7 kali. Nabi pun masuk dalam Kaabah. Nabi semaya. Nabi semaya, beberapa orang dibenarkan untuk semaya. Beberapa orang yang masuk dalam itu, antaranya Bilal, antaranya kalau tak silap Uthman bin Talhah masuk dalam itu. Nabi SAW minta, sebelum daripada itu Nabi minta orang untuk buka pintu Kaabah. Pada waktu tersebut hak pegang pintu Kaabah ni, anak kecil Kaabah ni ialah Uthman bin Talhah. Uthman bin Talhah ni adalah orang yang bertanggungjawab untuk dia jaga pintu Kaabah. Jadi dia minta dengan mak dia, dia minta kunara bicara dengan mak dia, akhirnya mak dia bui.
Yang mana selepas daripada habis ni, Ali kacak dengan Nabi SAW urusan Kaabah ke apa ni, ataupun lebih khususnya urusan anak koci ni, kita nak wisap apa. Akhirnya Nabi SAW panggil keluarga dia ni juga, Osman bin Talhah ni. Osman bin Talhah ni keluarga dia kita panggil Banu Syaibah. Nabi SAW kata, aku akan beri kepada keluarga Talhah, Osman bin Talhah ni, dan keluarga dia lah akan jaga anak koci Kaabah. La yanzi'uha illa zalim, dan tidak akan ambil daripada dia melainkan orang zalim, sehinggalah hari kiamat. Keluarga dia siapa lah ni, keluarga Banu Syaibah ni lah yang pergi anak koci Kaabah. Siapa lah ni, bermula daripada sini. Nabi SAW menir dia kan, kalau Nabi nak ambil boleh apa tak boleh. Menir dah PRU dah, bukan PRU, menir dah. Jadi apabila menir berhak, kalau Nabi SAW nak ambil boleh. Tapi Nabi SAW bui kepada orang layak, orang yang Nabi sangat, dari sudut politik Nabi ni hebat lah. Nabi sepatutnya beberapa perkara yang akan berlaku ni, Nabi berhak buat beberapa perkara. Dan Nabi SAW sendiri ada hasrat hak Nabi nak buat, tapi Nabi tak buat. Hak kita sebut tadi, kalau Nabi nak ambil jawatan sebagai ni, nak bui ke anak-anak dia, boleh tak? Tapi Nabi SAW bui kepada orang layak, sehingganya turun satu ayat alladzina amanu, apa ni, antu'addul amanati ila ahliha, tu ayat ni. Apabila Nabi SAW beri ke Osman bin Talhah ni, Allah Ta'ala waktu ayat, setiap amanah tu beri kepada ahli layak, beri kepada ahli layak. Antaranya Nabi SAW masuk, Nabi buat apa? Nabi peracur, kita panggil apa ni, berhala. Nabi peracur berhala. Diriwayatkan 360 berhala ada. Nabi peracur belaka. Nabi baca ayat ya qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nabi SAW kata, Allah Taala sebut dalam ayat Al-Quran, apabila telah marinya kebenaran maka hancurlah kebatilan. Nabi SAW baca ayat itu ketika mana pecah, para sahabat pakat pecahlah. Jadi Nabi SAW tak buat satu perkara. Nabi SAW pernah sebut pada Aisyah, iaitu Nabi SAW berhasrat, kalulah aku mampu, aku nak putus Kaabah, aku nak bina seperti mana dibina Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bina. Lagu mana maksud dia? Ingat tak Kaabah kita ni? Ingat dah Kaabah ni rupa Kaabah asal lagu mana? Adakah dia betul lagu ni? Kaabah asal bukan lagu ni. Kaabah asal ni dia lonjong dia. Masa Nabi tu, zaman Nabi tu gini dah. Kemudian ada Hijr Ismail, kita panggil Hijr Ismail ataupun Al-Hatim. Nabi SAW pada zaman Nabi tu supaya lah ni lah bentuk dia tu. Tapi sebelum daripada tu sebenarnya lonjong lagu tu. Nabi Ibrahim bina ni dalam keadaan lonjong, bina semula kan. Jadi Nabi tak buat. Nabi SAW kata sungguhnya orang baru masuk Islam, mereka tidak akan faham kalau aku buat. Maka Nabi tinggal untuk buat putus Kaabah untuk bina seperti mana Nabi Ibrahim. Tu antara benda Nabi hul untuk buat. Masalah kita kena belajar lah. Tak semua benda kita boleh buat. Tak semua benda kita boleh buat atas dunia ni. Walaupun kita kecek boleh mudah, kecek tak. Kita nak ubah negara ke apa mudah. Tapi tak boleh nak buat apa juga kan. So Nabi SAW sendiri pun ada benda dia tak mampu nak buat pada zaman dia, dan dia tak buat. Sebab apa? Sebab masalah lain, benda-benda kena kira, orang pada waktu tersebut faham ke tak, Nabi SAW ambil kira. Tapi kita kena ingat, selepas daripada ni ada sahabat yang ubah balik Kaabah tu ke arah ke bentuk hak asal. Kemudian berlaku pula sekali lagi orang tukar pula ke bentuk hak zaman Nabi, sehinggalah orang ditanya kepada zaman Imam Malik, lagu mana kita ni nak tukar pula ke tak? Imam Malik kata, sungguh janganlah Kaabah ni menjadi permainan politik. Jangan menjadi permainan politik. Siapa lah ni? Fatwa daripada Imam Malik ni lah yang kita kuno. Siapa lah ni? Kaabah daripada zaman tu tak pernah berubah lah. Tak pernah dibuat semula seperti mana zaman Nabi Ibrahim. Tu kena tahu. Daripada itulah kita tahu apabila kita tawaf tu, kita tak boleh tawaf masuk dalam hijr tu, tak boleh. Kena tawaf luar daripada tu. Sebab apa? Sebab hijr tu apa, Al-Hatim tu adalah sebahagian daripada Kaabah. Boleh. Jadi Nabi SAW maya dalam Kaabah. Kemudian lepas daripada tu Nabi SAW putubik, Nabi khutbah.
ucapan kita panggil ucapan sulung lah. Ucapan sulung Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kemenangan penaklukan kota Madinah. Panjang beberapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, antara hak pentingnya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, mesti mana disebut oleh Al-Quran lah, ada dalam Al-Quran Nabi SAW baca, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, sungguhnya Allah Ta'ala menciptakan kamu, kami menciptakan kamu ni ada lelaki dan juga perempuan. Wa ja'alnakum qabaila lita'arafu, dan dijadikan kamu ni kabilah banyak kabilah kaum ni lita'arafu, supaya berkenalan. Ayat ni jangan salah faham, orang muda ni salah faham. Dia buat guna sampai dulu guna ayat ni nak buat orang cinta Islamik kononnya. Hak kena sebab dia orang tak sebut benar kan, diciptakan kamu ni lelaki dan juga perempuan. Dan kamu juga dicipta ada kabilah-kabilah supaya kamu boleh berkenalan. Ada ni salah guna agak ayat Al-Quran ni, guna kita nak berkenalan kan. Atau kok agak nak gawe dan sebagainya guna ayat Quran ni. Salah lah ayat orang muda. Habis dalam ni nak ayatnya supaya kabilah tu berkenalan. Kabilah tu balik kepada kabilah tu berkenalannya, bukan jatuh dengan tina berkenalan ni. Jadi apabila gitu Nabi SAW sebut, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran itu, Nabi SAW baca, li ta'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dalam kalangan kamu ni ialah orang yang paling bertakwa. Allah Ta'ala Nabi SAW sebut. Kemudian Nabi SAW sebut pula mengenai apa ni, Nabi SAW tanya orang tengah kubur ni, semua orang tengah kubur di Kaabah. Nabi SAW tengah ucapan sulung dia. Nabi SAW bertanya, ma tadhunnun, ataupun ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Nabi SAW tanya kepada orang yang ada semua sekali, baru masuk Islam semua sekali. Nabi SAW tanya, ma tadhunnun anni fa'ilun bikum, wahai Quraisy, merasa aku akan buat apa kepada kamu? Masuk soalan Nabi ni dalam. Maksudnya Nabi SAW nak tanya, kalulah aku buat sekian kau gapo, kau boleh ke tak? Tapi orang Mekah tahu Nabi ni orang baik. Orang Quraisy kata khairan maksudnya baik. Kalau Muhammad dia akan buat baik-baik. Akhun karim wa ibnu akhin karim, mu adalah saudara yang baik, saudara yang mulia, dan juga anak orang yang baik. Nabi SAW pun baca ayat Quran ketika mana Nabi Yusuf, Nabi SAW sebut, sungguh aku akan kata seperti mana Nabi Yusuf kata kepada adik-beradik dia. Apa cerita Nabi Yusuf ya? Nabi Yusuf ni kena khainat kat adik-beradik lah. Kena khainat kat adik-beradik, kena capuk dalam telaga buruk, kena jual. Siapalah akhir sekalinya dia masuk kena masuk dalam istana Firaun. Ataupun Imrat Al-Aziz tu, bukan Firaun, Al-Aziz, iaitu menteri kewangan Mesir pada waktu tersebut. Maka dia kena fitnah pula, masuk dalam jail pula. Selepas daripada tu barulah dia boleh menjadi kita panggil apa ni, menteri kewangan juga. Adik-adik dia tak kenal dah dia ni. Maksudnya sejarah dia ni, siapa dia kena khianat, siapa dia boleh jadi menteri. Secara ringkasnya, akhir sekali apabila krisis ekonomi pada waktu tersebut menyebabkan Nabi Yusuf duduk Mesir, saudara dia ni duduk di luar daripada Mesir, dalam riwayat kata Syam ataupun di Palestin dan sebagainya, mari nak minta pertolongan lah. Kebetulannya Mesir time itu Nabi Yusuf ni antara orang yang merancang ekonomi Mesir pada waktu tersebut dengan comel. Jadi Mesir je hok ada sumber yang kukuh. Dia kupu selama 7 tahun kan. Benda tu berlaku selama 7 tahun. Ni cerita Nabi Yusuf. Selama hak kena khianat tu, apabila selesai kesnya, Nabi Yusuf ni dendam dengan adik-adik dia. Dok. Nabi SAW dalam Al-Quran sebut, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Pada hari ini tidak ada nak salah-salah dan tidak ada dendam. Yaghfirullahu lakum, jiwa besar ni. Kita kalau nak jadi orang bisa kena jiwa besar lagu tu lah. Tapi lah, kita belajar. Nabi SAW kata, aku kama qala akhi Yusuf, aku kata seperti mana Nabi Yusuf kata, la tathriba alaikumul yaum, tidak ada
rendah, tidak ada nak salah siapa pada hari ini, yaghfirullahu lakum, Allah Taala telah ampun ke kamu, wa huwa arhamur rahimin, dan dialah yang maha pengasih. Paling maha pengasih antara antara orang. Nabi Allah Taala lah yang maha pengasih, arhamur rahimin. Idhabu fa antum tulaqa, maka Nabi SAW kata, pergilah kamu semua, sungguh kamu semua bebas. Nabi ampun ke kesalahan yang mereka lakukan kepada Nabi SAW selama kini. Besarnya jiwa Nabi SAW. Dari sudut memaafkan orang itu. Kalau lah nak balas boleh ke tak? Boleh. Tapi Nabi SAW memilih untuk memaafkan. Baik, dua tiga perkara yang kita boleh belajar daripada peristiwa ni. Khususnya dari sudut ujian dan sebagainya. Salah satu benda yang besar ni dalam pahala yang kita nak kena cari dalam kehidupan kita adalah pahala sabar. Di sebalik maaf ni sabar tu. Sabar ni kita sebut dah belum ni. Pahala dia unlimited. Allah Taala kata dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala sabar ni unlimited. Tapi bila sabar ni masa mula-mula kena tu. Pernah berlaku kepada seorang sahabiah wanita pada zaman Nabi tu, dia kematian anak dia, kemudian dia nangis. Nabi SAW tegur dia tak khabar tu Nabi. Pada waktu tu barulah kata, Nabi tu gemu tadi, dia pergi jumpa Nabi SAW. Kerana Nabi SAW kata, innamas sabru 'inda as-sarmatil ula. Sungguhnya sabar ni ialah ketika mana pukulan yang pertama tu. Bukan selepas daripada kita nyupuh habis dah, tu aku sabar tu. Tu salah. Tak kena konsep sabar tu lagu tu. Habis tu kata kat orang dalam bukit habis lagu dah. Tu aku sabar tu. Tak kena. Bukan lagu tu sabar. Masa mula-mula kena tu. Lagu mana reaksi kita ketika mana mula-mula kita kena. Kalau kita boleh sabar, tu adalah dikira sabar yang betul dari sudut agama. Maka Nabi SAW pun memaafkan orang Mekah, akhirnya semua sekali masuk Islam. Daripada peristiwa ni lah Nabi SAW buat kita panggil peraturan dari sudut tanah haram Mekah. Lepas daripada ni orang musyrikin tak boleh masuk dan sebagainya. Daripada tahun ke-8 ni lah, maka akhirnya orang Mekah semua masuk Islam. Orang Mekah semua masuk Islam. Antaranya yang tak masuk Islam lagi pada waktu ni siapa? Ayah kepada Abu Bakar. Ayah kepada Abu Bakar tak masuk Islam lagi. Gapo nama Abu Bakar dulu? Nak gapo nama Abu Bakar? Abu Quhafah tu ayah dia. Abu Quhafah tu ayah dia. Nama dia Abdullah bin Uthman. Ataupun dikenali Abdullah bin Abi Quhafah. Dari riwayat sebut nama dia asal Abdul Uzza. Cuma lepas masuk Islam dia tukar. Abdullah bin Uthman. Uthman tu Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Jadi Abi Quhafah ni tak masuk Islam lagi ni. Waktu ni Abu Quhafah ni tak masuk Islam lagi. Akhirnya Abu Bakar bawa ayah dia ni. Bawa ayah dia pergi jumpa Nabi SAW. Jumpa Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar, Nabi SAW sebut kepada Abu Bakar, bapa mu bawa ayahmu, aku boleh pergi. Aku boleh pergi jumpa ayahmu. Siapa ayah dia lah. Mungkin Allah Alam, mungkin umur ayah dia tu 70, 90, mungkin tua dah lah. Tapi Abu Bakar sebagai satu penghormatan, dia bawa ayah dia pergi jumpa Nabi SAW. Dan juga akhirnya Abu Quhafah masuk Islam pada waktu tersebut. Hal menariknya ialah ketika mana Abu Quhafah masuk Islam, Abu Bakar sebut satu perkataan yang mana Abu Bakar kata nak menunjukkan bahawa cintanya Abu Bakar kepada Nabi SAW. Abu Bakar sebut kepada Nabi SAW, sesungguhnya pada hari ini, sekiranya hak bai'ah kepada kamu masuk Islam pada hari ini ialah pok saudaramu, maka lebih aku suka daripada keislaman ayah aku pada hari ini. Siapa pok saudara Nabi SAW? Abu Talib. Saya dah ni ayah kita kan, saya. Tapi nak ayatnya sayanya para sahabat kepada Nabi SAW. Sayanya dalam cerita ni Abu Bakar kepada Nabi SAW, dia kata sekiranya hari ni hak bai'ah masuk Islam di tangan Nabi SAW ialah pok saudara Nabi, maka Nabi SAW kata lebih Abu Bakar kata lebih aku sukai daripada Islamnya ayah aku. Tapi ayat
Abu Bakar juga merupakan orang yang faham situasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Emosi tu hak kita nak faham dalam sirah hamba sebut semua, iaitu kadang-kadang kita tak faham emosi yang ada dalam sirah, menyebabkan cerita dalam sirah ni kita tak zuk. Tapi apabila kita faham gitu, maka barulah kita faham bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga manusia yang ada emosi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terdedah sebagaimana seorang manusia terdedah dari sudut sedih dan sebagainya. Maka para sahabat juga faham benda tu, yang menyebabkan apabila Abu Quhafah ni masuk Islam, Abu Bakar pun menyebut perkara tu atas nama sebagai seorang manusia yang ada cinta, yang ada kasih sayang kepada manusia yang lain. Jadi Abu Quhafah pun masuk Islam, dan Nabi SAW duduk pada waktu tersebut 19 hari. Nabi duduk, Nabi uruskan, Nabi ada hantar sebahagian tentera. Nabi proses, tengok antara proses yang berlaku pada waktu tersebut ialah Nabi SAW suruh hancurkan berhala-berhala yang ada sekitar Mekah. Nabi hantar sebahagiannya sini, sahabat sebahagian sini, 19 hari. Jadi habislah kita di Mekah, kota Mekah, Fathu Mekah secara umumnya lah habis lagu tu. Ayatnya habis dengan cara yang sangat hebat lah. Dengan cara yang sangat hebat lah. Kalau kita lah ni pun berlaku pada kita pun tak mudah lah kita nak habis lagu tu. Dalam konteks, kalau kita kecil konteks kan, maksudnya kalau balah ke apa kan, balah nak selesai dengan cara yang baik lagu tu. Kadang-kadang besar, tapi besar dengan kosong-kosong. Kosong-kosong yang balah lagi, tapi kosong-kosong. Tapi kita nak jiwa besar yang diajar oleh Nabi SAW yang kita nak belajar, nak tak ada cari. Dalam orang Mekah masuk Islam dah ni. Orang Mekah masuk Islam. Kita okey, satu lagi, iaitu 10 orang hak wajib mati, atau 10 orang hak halal darah dia. Adakah semua tu Nabi SAW adakah 10 orang tu akan mati dibunuh? Antara yang disebut halal darah dia pada waktu tersebut, walaupun dia bergantung di kelabu Kaabah, kena bunuh. Antaranya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal ni adalah anak Abu Jahal, yang mana dia antara orang yang besar di Mekah yang terlibat dalam memerangi Nabi SAW sepanjang selepas daripada Badar sampailah ni. So dia lah. Jadi dia ni antara jahat selepas daripada Abu Sufyan. Abu Sufyan dia sekali awal lagi. Tapi hak 10 ni ada sebahagiannya yang mana mereka ni jahat. Antaranya Ikrimah bin Abi Jahal. Ringkasnya Ikrimah ni dia lari. Dia lari, dia masuk, dia naik kapal. Rasa kata silap dia nak gialah ke Habsyah ni. Dan apabila dia naik kapal tu, kapal kebetulannya cuaca tak ramai, goyah, ombak dan sebagainya tak. Dia sebutnya, dia kata, sungguhnya sekiranya aku selamat, aku akan masuk Islam. Akhirnya Allah Ta'ala kabulkan dia, dan akhirnya dia selamat. Dia serah diri kepada Nabi SAW, dan dia masuk Islam, dan Nabi tak bunuh dia. Antara hak berlaku kepada noyaknya Nabi SAW ijtihad dah ni. Kalau mu jumpa dia ni mati, tapi dengan Islam tak boleh lawan. Kemaafan Nabi SAW tu dengan Islam kau apa lebih besar daripada tu. Ada 2-3 orang lagi hak berlaku perkara yang sama. Antara Abdullah bin Abi Sarh, cerita dia, ada cerita dia lah, cuma ringkasnya Abdullah bin Abi Sarh ni pun gitu juga. Apabila dia diisytiharkan untuk bunuh, maka dia pergi berlindung, kata silap dia berlindung di sebalik Osman. Dia pergi cari Osman, mana dia pergi jumpa Nabi SAW dengan Osman. Akhirnya Nabi SAW pun terima keislaman dia. Antaranya juga hak di naik nama untuk dibunuh juga ialah Habbar bin Aswad. Habbar bin Aswad ni, kalau siapa ingat, dia lah orang yang khianat anak Nabi SAW. Dia khianat ni. Habbar bin Aswad ni ialah orang ketika mana, kalau kita ingat Zainab, siapa tu lelaki dia? Zainab binti Muhammad. Zainab anak Nabi ni, siapa tu lelaki dia? Tak boleh nak buat esok lah minggu depan ni. Anak Abu Jahal tu ke tak? Gana-gana? Anak Abu Jahal tu. Anak Abu Jahal bukan. Anak Abu Jahal tu dengan Ruqayyah dan juga Ummu Kulsum. Cuma dia cerai dah. 2-3 kali dah kita cerita. Alih lah ni.